Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah. Pertama dan selamanya kita rapat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang dan ruang pada kita hingga di saat ini untuk kita terus lagi hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Moga-moga kita gunalah peluang dan ruang ini sebaik mungkin untuk kita melipat gandakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita hari ini diuji dengan ujian yang sangat berat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga mungkin ada ujian yang Allah bagi pada kita hingga di saat ini, mungkin ada hikmah yang besar Allah nak bagi pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah sikit malam ini insya-Allah sebagai perkongsian untuk kita memenuhi ruang masa yang singkat antara maghrib dan isyak, insya-Allah setiap malam dalam tempoh PKP ini tidak dapat kita mengadakan kuliah-kuliah pengajian di surau-surau masjid, insya-Allah sebagai sikit perkongsian saya akan setiap malam selepas maghrib saya akan buat bacaan hadis, insya-Allah. Walaupun saya taklah pandai untuk bercakap atau berceramah kepada tuan-tuan, insya-Allah sebagai perkongsian saya akan baca setiap malam, saya akan baca 1-2 hadis saja keterangan. Semoga apa yang kita dengar tentang hadis itu memberi manfaat untuk kita, sama-sama beramal dan kita sampaikanlah kepada lain, insya-Allah. Insya-Allah hadis yang saya akan baca pada malam ini insya-Allah berkaitan dengan amaran meninggalkan solat. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa pada satu hari Rasulullah SAW telah menyebut tentang salat. Baginda SAW bersabda mafhumnya, sesiapa yang menjaga salat maka pada hari kiamat salatnya akan menjadi nur, pembela dan penyelamat baginya. Sesiapa yang tidak menjaga salatnya, tiada baginya nur, pembela dan penyelamat. Pada hari kiamat nanti dia akan bersama-sama dengan Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Tadi Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari Rasulullah SAW telah menyebut tentang salat. Baginda SAW bersabda mafhumnya, sesiapa yang menjaga salat maka pada hari kiamat salatnya akan menjadi nur, pembela dan penyelamat baginya. Dan sesiapa yang tidak menjaga salahnya, tiadalah baginya nur, pembela dan penyelamat. Pada hari kiamat dia akan bersama-sama dengan Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Keterangan, semua orang mengetahui kekufuran Fir'aun yang begitu dahsyat sehingga dia mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Haman pula ialah Perdana Menterinya, dan Ubay bin Khalaf merupakan musuh ketat Islam daripada kalangan musyrikin Makkah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf selalu berkata kepada Rasulullah SAW, saya memelihara seekor kuda yang diberi makanan yang cukup. Saya akan membunuh kamu dengan menunggangi kuda itu satu hari nanti. Nabi Muhammad SAW sekali pernah menjawab dan memberitahunya, insya-Allah sayalah yang akan membunuh kamu. Dalam peperangan Uhud, dia berkeliaran di medan pertempuran mencari Rasulullah SAW sambil berkata, jika Muhammad terlepas pada hari ini, tiada keselamatan lagi bagiku. Lalu dia pun marah menghampiri Nabi Muhammad SAW dengan niat untuk menyerang baginda SAW. Para sahabat dari jauh lagi ingin menamatkan riwayatnya, hidupnya. Tetapi baginda SAW berkata, biarkan dia datang. Apabila dia telah hampir, baginda SAW mengambil lembing daripada salah seorang sahabat, lalu membaling ke arahnya. Lembing itu terkena pada lehernya dan terguris sedikit. Dia terhoyong-hayang lalu jatuh dari kudanya.
Dia lari lintang pukang sehingga sampai kepada tenteranya sambil berteriak, "Demi Tuhan, Muhammad telah membunuh aku." Orang kafir cuba menenangkannya sambil berkata, "Itu cuma meleceh sedikit sahaja, tidak usah dibimbangkan sangat." Namun dia berulang kali menjawab, "Muhammad telah memberitahu kepadaku di Mekah bahawa dia akan membunuh aku. Demi Tuhan, jika dia meludahi aku pun, nescaya aku akan mati." Dikatakan bahawa jeritanya seperti seekor lembu jantan. Abu Sufyan yang begitu bersemangat dalam peperangan itu telah mengejeknya. "Kamu begitu sekali menjerit hanya kerana luka yang sedikit," kata Ubay. "Tahukah kamu pukulan siapakah ini? Ini adalah pukulan Muhammad demi Lat dan Uzza, yakni nama dua berhala yang masyhur ketika itu. Kesakitan yang aku alami dari luka ini begitu dahsyat. Sekiranya kesakitan ini dibahagikan kepada seluruh penduduk Hijaz, maka semuanya akan binasa. Sejak Muhammad berkata kepada aku di Mekah bahawa dia akan membunuh aku sudah yakin bahawa aku tidak akan terlepas daripadanya. Setelah Muhammad berkata demikian, jika dia meludahi aku pun pasti aku akan mati." Dia mati semasa dalam perjalanan pulang. Sehari sebelum sampai ke Mekah, kisah ini sepatutnya menjadi pengajaran bagi umat Islam. Seorang kafir yang sangat kuat kekufurannya pun dan pemusuhannya terhadap Nabi begitu yakin dengan ucapan Rasulullah SAW, sehingga sedikit pun tidak ragu-ragu terhadap kematiannya sendiri. Sungguh pun kita mengakui kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW, bahawa baginda SAW adalah seorang rasul, mengakui kebenaran sabdaannya, mendakwa, mencintainya. Namun banyak manakah nasihat baginda SAW yang telah kita ikuti, dan sejauh manakah kita takut terhadap azab-azab yang telah diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah satu perkara yang perlu kita selidiki dalam diri kita masing-masing, dan lantaran itu tiada siapa pun yang boleh memperkatakan sesuatu tentang diri orang lain. Dalam kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, Qarun juga disebut bersama-sama dengan Fir'aun dan lain-lain. Beliau menulis bahawa mereka yang melengah-lengahkan solah akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama-sama dengan Fir'aun dan lain-lain, kerana alasan mereka melengah-lengahkan solah adalah sama seperti yang terdapat pada Fir'aun dan lain-lain. Sekiranya solah dilengahkan disebabkan oleh harta, maka akan dibangkitkan bersama dengan Qarun. Jika disebabkan oleh pemerintahan dan kekuasaan, maka akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Jika disebabkan oleh kedudukan sebagai menteri dan sebagainya, maka akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar bersama dengan Haman. Dan jika disebabkan oleh perniagaan, maka akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Apabila seorang itu dibangkitkan bersama-sama mereka, maka pastilah dia akan mengalami berbagai-bagai jenis azab neraka yang amat pedih, sebagaimana yang disebut dalam banyak hadis. Namun lantaran iman yang dimiliki oleh seseorang Islam, lama laun mereka pasti akan dibebaskan dari azab neraka, manakala Fir'aun dan lain-lain akan kekal dalam neraka Jahannam. Walau bagaimanapun, tempoh masa sebelum mereka dibebaskan daripada api neraka bukanlah satu perkara yang main-main. Kemungkinan tempoh tersebut memakan masa yang beribu-ribu tahun lamanya. Hadis yang terakhir pada malam ini insya-Allah berkaitan amaran meninggalkan solat. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, seseorang yang meninggalkan solat sehingga terluput waktunya, kemudian menghadarkan solat itu, maka dia akan disiksa dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum adalah sama dengan 80 tahun. Satu tahun mengandungi 360 hari, dan satu hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya,
Seseorang yang meninggalkan solat sehingga terluput waktunya, kemudian menghadarkan solat itu, maka dia akan disiksa dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum adalah sama dengan 80 tahun. Satu tahun mengandungi 360 hari, dan satu hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Keterangan. Hukum dari segi bahasa bermakna jangka masa yang sangat lama. Terdapat dalam banyak hadis yang menyebut bahawa jangka masa satu hukum adalah bersamaan dengan 80 tahun, sebagaimana yang telah disebut dalam hadis di atas. Demikianlah juga dalam riwayat-riwayat yang lain yang terdapat dalam kitab Ad-Durr Al-Mansur. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Hazrat Hilal Hajjari rahimahullah ta'ala, berapa lamakah jangka masa satu hukum? Jawab beliau, satu hukum adalah bersamaan dengan 80 tahun. Satu tahun adalah 12 bulan. Satu bulan mengandungi 30 hari, dan satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia ini. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dalam hadis yang sahih bahawa satu hukum adalah sama dengan 80 tahun. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW satu hukum adalah bersama 80 tahun. Kita tidak tahu tempoh azab yang akan kita alami, sedangkan hanya kerana meninggalkan satu solat sahaja pun kita mengalami azab selama 28,800,000 tahun. Tempoh ini juga jika tidak ada apa-apa kesalahan yang lain. Jika ada kesalahan yang lain, maka akan bertambahlah masa akan berada di dalam neraka. Selain daripada hadis di atas, terdapat juga hadis yang lain mengutarakan jumlah tahun untuk satu hukum sama ada lebih ataupun kurang daripada 80 tahun. Disebutkanlah sebuah hadis lagi bahawa terdapat satu lembah dalam neraka yang bernama Jubul Huzni. Lembah ini didiami oleh kalajengking sebesar bakhal. Kalajengking tersebut akan menyengat orang yang meninggalkan solat. Ya, jika Allah SWT yang Maha Pengasih mengampunkan mereka, maka tiada siapa pun yang boleh memperkatakan sesuatu mengenainya. Tetapi adakah kita benar-benar memohon keampunan daripadanya? Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menulis kitabnya Az-Zawajir bahawa seorang wanita telah meninggal dunia. Adik lelakinya telah menghadiri upacara pengkebumiannya. Tanpa disedari, uncangnya terjatuh ke dalam kubur ketika mengkebumikan jenazah tersebut. Dia amat sedih setelah menyedari kehilangan uncangnya itu. Dia telah membuat keputusan untuk menggali kubur itu secara senyap-senyap dan mengambil semula uncangnya. Apabila dia menggali kubur itu, dia mendapati api memenuhi kubur itu. Dia pulang dalam keadaan menangis dan menceritakan keadaan yang dilihatnya itu kepada ibunya, serta bertanya sebab berlakunya demikian. Ibunya memberitahu bahawa kakaknya itu selalu malas mengerjakan salah dan sering menghadarkan salahnya. Moga Allah SWT melindungi kita daripada seperti itu, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah pada malam ini itu saja sebagai perkongsian hadis tentang amaran meninggalkan solat, yang mana tuan-tuan saya nak berpesan kepada saya sendiri terutamanya dan tuan-tuan, marilah sama-sama kita berusaha untuk kita menjadi orang yang sentiasa menjaga solat. Bukan setakat mendirikan solat, kita sentiasa menjaga solat fardu kita tepat pada waktunya. Sebagai contoh, hari ini kita banyak masa di rumah tuan-tuan, kita ada yang bekerja dan sebagainya. Allah majikan bagi cuti dan sebagainya, dan banyak masa kita sangat terluang banyak. Tak ada alasan kita sibuk untuk nak melewat-lewatkan solat dan sebagainya. InsyaAllah kita solatlah tepat pada waktunya. Yang mana yang berkeluarga, ada suami, isteri sebagainya, buatlah solat berjemaah di rumah. Kerana hari ini di Masjid Surau ditutup buat sementara waktu atas arahan pihak berkuasa. Moga-moga dengan kita dapat mentaati perintah pemerintah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita sama-sama, insya-Allah, moga-moga kita doakan virus ini dapat kembali reda dan sebagainya, dan Allah angkat kembalilah virus corona ini, dan dapat kita sama-sama kembali untuk mengimarahkan masjid-masjid surau kita, insya-Allah, dan dapat menghadiri majlis ilmu kita, insya-Allah, dan insya-Allah
Mudah-mudahan majlis ilmu kita dapat kembali bersiaran secara langsung melalui masjid dan surau, dan juga mudah-mudahan semua urusan-urusan kita seperti biasa dapat dilaksanakan dengan sempurna insya-Allah. Dan sebelum kita menutup majlis kita pada malam ini insya-Allah, kita sama-sama kita sama-sama mengambil berkat, beramai, berdoa dan mengaminkan doa insya-Allah. Mudah Allah akan memperkenankan doa kita dengan asbab kita, dengan ujian yang kita alami hari ini insya-Allah. Bersama kita beraminkan doa bersama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di malam yang penuh barakah ini kami menadah tangan memohon keampunan darimu, Ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Kau ampunkan dosa ibu dan ayah kami, Ya Allah. Kau ampunkanlah dosa pasangan kami, Ya Allah. Kau ampunkan dosa anak-anak kami, Ya Allah. Kau ampunkan dosa ahli keluarga kami, Ya Allah. Kau ampunkan dosa jiran-jiran kami, Ya Allah. Kau ampunkan dosa guru-guru kami, Ya Allah. Dan kau ampunkan dosa semua umat Islam di dunia ini, Ya Allah. Yang mana masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, Ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada ibu dan ayah kami yang masih hidup, Ya Allah, Kau sihatkanlah mereka, Ya Allah. Jika mereka sakit, Kau sembuhkan sakit mereka, Ya Allah. Dan Kau panjangkan umur ibu dan ayah kami dalam ketaatan kepadamu, Ya Allah. Dan jika ada di antara kami ibu dan ayahnya sudah meninggal dunia, Ya Allah, jangan Kau azabkan mereka, Ya Allah. Rahmatilah mereka, Ya Allah. Dan Kau jadikan kubur-kubur ibu dan ayah kami sebahagian taman syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di saat ini kami sedang diuji, Ya Allah. Ujian yang sangat berat untuk kami, Ya Allah. Tetapi kami redha, Ya Allah. Kami yakin apa yang Kau berikan kepada kami ini ada hikmah di sebaliknya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu, Ya Allah. Kau peliharalah kami, anak-anak kami, pasangan kami, ibu dan ayah kami, dan semua penduduk dunia ini dari terkena wabak corona ini, Ya Allah. Dan jika ada yang sudah terkenanya, Ya Allah, Kau sembuhkanlah sakit mereka, Ya Allah. Dan jika ada saudara Islam kami yang meninggal asbab terkena wabak ini, Ya Allah, Kau kurniakanlah mereka pahala syahid di jalan-Mu, Ya Allah. Dan kepadamu, Ya Allah, kami tiada tempat yang kami layak meminta pertolongan selain daripadamu, Ya Allah. Kau musnahkanlah wabak corona yang melata di muka bumi ini, Ya Allah. Dan Kau angkatnya kembali, Ya Allah.
dan kami memohon kepadamu ya Allah, kau permudahkanlah urusan petugas-petugas kesihatan, petugas-petugas keselamatan yang bertugas untuk melaksanakan tugas mereka ya Allah. Sentiasa mereka membantu pesakit-pesakit dan juga menjaga keselamatan negara kami ya Allah. Kau mudahkan urusan mereka dan kau rahmatilah mereka ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Dan kau berilah kami kemudahan kembali ya Allah untuk mengimarahkan masjid dan surau di seluruh alam ini ya Allah. Dan kau bukalah kembali Masjid Nabawi dan juga pintu Masjidil Haram untuk umat Islam pergi menunaikan haji dan umrah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insya-Allah semoga apa yang dikongsikan pada malam ini insya-Allah memberi manfaat. Semoga para malaikat yang bersama kita juga mendengar sikit perkongsian ilmu ini, mereka juga mengaminkan doa kita insya-Allah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.